Okey, kita masuk graf yang kedua. Graf laju lawan masa. Ni lain pula. Tadi kita nak cari laju daripada jarak lawan masa. Laju tu ialah kecerunan. Sekarang ni graf laju masa. Okey. Bila sebut laju lawan masa ni, apa yang kamu gambarkan? Kereta laju. Apa lagi gambaran? Apa yang terkeluar di meter? Apa dia? Pecutan. Pecutan. Pecut laju. Lagi. Fikir pasal lumba motor. Ada tak terfikir? Lagi. Ini apa? Burung. Meter. Drifting. Meter. Lagi ada fikir pasal apa lagi? Pasal main game. Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious tu. Fast and Furious. Filem tu. Ada fikir game. Main game kereta. Ada. Kan? Macam-macam pun fikir. Bila Need laju. for Speed, Most Wanted. Saya tak tahu apa game ni. Nama game ni. Saya copy gambar je. Okey. So, untuk graf laju masa ni, dia melibatkan pecutan. Sebenarnya dia akan melibatkan pecutan. Okey, sebelum tu, pernah tak tengoklah speedometer dekat kereta? Kamu tak bawa kereta, tak tengok kot. Ada kan? Pernah nampak kan speedometer ni macam ni? Ni, dekat kereta ada ni. Okey, ini dia punya speedometer ni kalau rajah 1, kosong. Okay, maksud tak ada pecutan lagi. Belum pecut laju. Kalau rajah 2 ni dah sampai 60 km per jam. Okay. Dia pecutan dia kat sini dah 60. Sampai sini pula 100. Okay. Dia dah ada pecutan. Okay, ni contohlah untuk kita nak linkkan, nak kaitkan dengan laju melawan masa. Okey. Kadar perubahan laju suatu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Okey, kita akan lukis graf lukis graf juga. Dia bila ada graf ni dia boleh gambarkan laju dengan masa. Ni graf dia. Macam tadi juga jarak masa tapi paksi Y dah tukar menjadi laju. Okey. Paksi Y ni paksi mencancang mewakili laju. Paksi X, paksi mengufuk mewakili tempoh masa. So yang pink ni, kecerunan, kita boleh kira kecerunan sini. Sama juga macam tadi, nak kira kecerunan dia. Kecerunan ni mewakili pecutan. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa ataupun kita boleh sebut sebagai pecutan. Okey, jelas tak? Okey tak? Kalau graf yang pertama tadi, jarak lawan masa. Jarak lawan masa, kita kena cari kecerunan dia itu laju. Sekarang, laju lawan masa, kita nak cari kecerunan juga, tapi kita sebut dia sebagai pecutan. Itu beza dia. Jangan tertukar. Untuk graf laju masa, kalau nak cari laju, tengok dekat part sini je. Tak ada perkiraan tadi. Dekat part sini dah terus dapat laju. Tapi kalau nak cari pecutan, kena guna formula kecerunan. Kita nak lukis graf laju masa. Macam tadi juga, kena ada jadual ataupun ada persamaan. Saya ambil contoh. Kita kalau nak lukis graf laju masa ni, kita kena ada jadual dan ada persamaan. Saya ambil contoh kalau nak lukis graf laju masa yang melibatkan persamaan. Ni dia punya persamaan dia. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T. Dengan keadaan V ialah laju, V itu laju,
dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. T tu masa Okey. Lukis satu graf laju masa. Okey, yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5. Okey, dalam tempoh ni je. Ni dia punya skala pada paksi X. Okey, itu penyelesaian dia. Ini persamaan. Okey, kamu buatkan jadual. 2 titik pun dah cukup. 2 titik untuk sambungkan menjadi satu garis lurus. Okey, so saya pilih 2 titik ni. Bila T kosong, V akan dapat 800. Masukkan ke dalam persamaan yang diberi je. 800 tolak kosong, 800. Okey, kalau T 0.5 pula, 0.5, masukkan ke sini, 800 tolak 1600 darab 0.5 akan dapat 800. So akan dapat kosong juga. 800 tolak 800, kosong. Ini kosong. Okey, plotkan titik tu dan lukis graf. Dapatlah ni. Laju melawan masa. 800. Ni kosong 800. 0.50. So bila sambung, dia akan dapat graf macam ni. Ni kecerunan negatif lah. So pecutan dia negatif. Okey, sebab dia mendarat, dia makin pecutan makin berkurang sampai ke kosong ni. Ni pendaratan kapal terbang. Okey, boleh? Okey, kaitan antara luas bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey, untuk graf yang kedua ni, dia ada yang baru pula. Kita boleh kira jarak dia dan ada kaitan dengan luas di bawah graf. Okey, tengok sini. Ini graf yang pertama, jarak lawan masa. Ini saya nak buat perkaitan. Ini graf yang pertama tadi yang kita belajar tadi sebelum ni. Jarak lawan masa. Yang kita nak cari ni ialah laju. Kan? Saya dah ulang banyak kali ni. Ini ialah laju, kecerunan. Yang kita cari ialah laju sebab graf jarak lawan masa. Okey. Ni kita tentukan laju bagi graf jarak masa. Okey. Ni apa yang memori yang kamu kena ingat yang melibatkan graf ni. Okey. Kemudian maklumat daripada graf jarak masa kita boleh guna untuk sambung melukis graf laju masa. Daripada graf jarak masa kita dapat laju. So kita boleh continue untuk lukis laju melawan masa. Okey. Okey ni. Sebenarnya jarak dekat sini, okey, jarak dekat graf jarak masa, kalau tadi kita tengok dekat graf je, senang. Jarak kita tak payah kira, tengok pada graf kita dapat jawapan. Ataupun masukkan dekat formula ni dapat jawapan. Tapi untuk kalau graf laju lawan masa, bila kita nak cari jarak, okey, kita tak boleh tengok kat graf. Sebab kat graf ni tak ada jarak. Ni ada laju dengan masa. So, bila nak kira jarak, kita kena kira luas di bawah graf. Itu perkaitan dia. Bila graf yang kedua ni, laju lawan masa, untuk kira jarak, kita kena kira luas di bawah graf. Okey, hafal. Okey, so ni kesimpulan dia. Ini kesimpulan. Nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Okey, jadi luas di bawah graf ialah jarak. Okey, kita buat generalisasi. Lebih senang macam ni Luas bawah graf sama dengan jarak yang dilalui. Screenshot ni, senang nak ingat. Untuk graf laju masa, luas di bawah graf ialah jarak yang dilalui. Okey? Ini kita tak guna formula. Kita terus kira luas di bawah graf. Okey, contoh pertama. Okey, contoh pertama. Ni graf laju masa.
Hitung jarak. Okey. Macam mana nak hitung jarak? Jarak sama dengan apa? Laju jarak masa. Kalau formula jarak ialah laju jarak masa. Kan? Benar. Tapi kat sini tak boleh kira macam tu. Okey, sekarang ni kita ada graf. Jadi kira luas di bawah graf untuk dapatkan jarak. Okey? Baik. So, saya buatkan warna pink ni. Kirakan luas bawah graf. Yang warna pink ni bentuk apa sebenarnya? Trapezium. Trapezium. Okey. Saya keluarkan trapezium ni. Lebih jelas nampak. Trapezium. Sisi selari dia 5 dengan 10. Panjang dia ialah, tinggi dia ialah 4/5. Formula luas trapezium, sebab kita nak cari luas bawah graf bermaksud luas trapezium ni lah. So ni, kena ingat balik ni. Formula ni, saya recall balik. Trapezium 1/2 darab A tambah B darab B. A B ni apa? 5. Okay. 10. A B ni sisi yang selari. Ni selari 5 dan 10. Okay, so masukkan dalam formula 1/2, mesti ada 1/2 tu mesti ada untuk luas trapezium. Darab 5 tambah 10 darab 4/5. Tinggi dia ialah 4/5. So jawapan 6. Dapatlah. Okay. Kamu bila graf ni kita tak boleh guna formula laju darat masa. Tak boleh kita kena kira luas di bawah graf untuk dapatkan jarak. Okey. Ini contoh 1. Okey, contoh 2. Contoh 2 saya dah keluarkan ni dah. Okey, contoh 2. Ini pun bentuk trapezium, luas bawah graf sebab kita nak kira jarak dia. So bentuk trapezium ni. Okey. Kenapa saya buat ini? 6/60. Apa sebab yang tukar dari jam? Okey. Sebelum kita kira jarak tu, kita kena tengok dulu Kalau ini kilometer per jam, laju dia jam. Tapi yang diberi kat sini minit. Kan? Jadi kita kena tukarlah dulu. Sebab kita nak jam dalam jam 6/60. Okey. So formula ni formula luas trapezium. Ganti masuk. 1/2 darab yang selari dia 40 tambah 80 darab 6/60. Sebab kita nak dalam jam. Jawapan dia 6. Okey, jawapan 6 kilometer. Okey. Contoh 3. Kena bagi banyak-banyak soalan ni nak bagi kamu faham. Okey, graf laju masa di sebelah, di bawah di bawah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey, ni diberi 36 minit. Okey, ni pun kilometer per jam Okey, so tengok. Kita nak hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Dia nak jumlah jarak semua. Bermaksud luas di bawah graf ni. Ini dah bentuk apa ni? Masih trapezium lagi ke? Tak, dia bergabung-gabung. Semua bawah graf ni dia dah ada macam-macam bentuk. Ada segitiga. Okey, ada segi empat pun ada. Okey, tips dia, kamu bahagikan bentuk di bawah ni kepada beberapa bahagian. Yang mudahlah. Okey, terpulang pada individu sendiri, terpulang pada kamu sendiri nak bahagikan macam mana supaya ada bentuk yang kita boleh kira luas dia. Okey. Ni ada soalan B Soalan B dia nak kira hitung laju purata. Okey, kita buat dulu yang A. Yang A dia nak jarak. Jumlah jarak. So dia bawah sekali semua ni. Okey.
Kalau dah soalan dia nak jarak 10 minit yang pertama, so kita ambil yang segitiga je. Tapi sekarang ni soalan ni jumlah jarak. Bermaksud semua sekali. Okey, saya kata tadi tips bagi kepada beberapa bahagian. Okey, untuk soalan saya ni, yang ni, saya bahagi kepada 3 bahagian. Nampak tak saya warnakan? Kuning, pink dengan hijau. Okey, kuning, pink dan hijau. Okey, kita perlu cari luas kuning, luas pink dan luas hijau. Kuning ni segitiga, pink ni trapezium, hijau pun trapezium. Okey, pembahagian ni terpulang kepada masing-masing nak buat macam mana pun. Okey, jawapan nanti tetap akan sama. Okey, kita kira luas kuning dulu. Luas kuning ialah segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, tapak dia ialah 10. Tapi 10 bahagi 60 sebab ini ialah minit. Yang ni jam. Tapi diberi masa ni minit. Jadi kena bahagi dengan 60. Kalaulah soalan graf ni dia dah bagi dalam jam, tak payahlah bahagi lagi 60. Okey? Ni kena bahagi 60. Darab tinggi. Tinggi dia ialah, tinggi ni 72. Okey. Tambah. Yang warna pink pula. Yang warna pink, trapezium. Trapezium 1/2 darab A tambah B. Okey. So ini 40 tambah 72 yang selari yang selari. Darab 10. Tempoh masa ni pun 10 kan? 10 bahagi 60. Sebab dia nak dalam jam. Ni 10 minit. Tambah pula dengan warna hijau. Warna hijau pun trapezium 1/2 darab. Okey, ini yang selari dia 40 tambah 72. Dia punya tinggi berapa ni? 20 hingga 36 ialah 16 minit. 16 minit. 16 bahagi 60 sebab nak dalam jam. Okey, totalkan semua ni akan dapat 34/15 ataupun 30.27. Okey, boleh screenshot ni. Sekejap lagi nanti boleh nak buat latihan, boleh bandingkan. Screenshot. Cara nak kira luas jumlah jarak. Luas di bawah graf. Okey? Okey, ni soalan A. Soalan B ni dia nak hitung laju purata. Okey, penyelesaian dia. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tadi dah dapat kan jumlah jarak dia? Ada dalam jam Jumlah masa. Masa dia 36 minit. Kenalah bahagi 60 sebab dia nak dalam jam. Okey, jadi 60 minit sama dengan 1 jam. Kalau 1 minit, 1 bahagi 60. Okey, so kalau 36 minit, bermaksud 36 bahagi 60. Ni jumlah jarak yang kita dapat tadi, soalan A, bahagi 36 minit bahagi 60. So dapat jawapan ini. Dah siap. Ini secara umum dia, kita nak tafsirkan macam tadilah. Okey. Kita nak tafsirkan graf ni. Okey. Sebenarnya pecutan ialah kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu sebenarnya kita kena cari kecerunan. Okey, kecerunan, formula kecerunan perubahan laju bahagi perubahan masa. Sebab graf ini laju lawan masa. Okey, sama konsep macam tadi. Nak cari laju sebenarnya dia ialah kecerunan. So ini pun sama nak cari kecerunan dia. Sekarang ni disebut sebagai pecutan. Sebab graf laju lawan masa. Okey, lagi ni laju seragam. Laju seragam ni sebab dia tak bergerak. Okey, dia pegun. Okey. So masa je bergerak tapi
laju dia sama je. Tak ada pecutan berlaku sebab dia berhenti. Dia pegun. Okey, lepas tu kita ada nyah pecutan. Nyah pecutan ni dia negatif lah. Sebab ke kiri kan. Kecurunan dia ke kiri. Sebab kelajuan dia makin berkurang. Pecutan dia negatif. Okey. Dan kita ada, ni yang baru ni, jarak. Kita nak kira jarak, kena kira luas di bawah graf. So nanti kalau ada soalan, dia bagi laju lawan masa, dia suruh kamu kira jarak, jangan panik pula, tak boleh guna formula. Hanya guna kirakan luas di bawah graf. Okey, screenshot ni penting. Okey, dah? Dah screenshot? Ni penting nak jawab. Dah. Okey. Okey, contoh. Kita nak buat beberapa contoh lagi. Problem solving lah Okey, ni graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Ni. Puan Salina dia bawa kereta, tempoh masa dia 15 saat. Ni laju dia makin bertambah laju dia. Ni dia berhenti sekejap, dia sambung balik. Okey. Soalan A, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per second bagi 5 saat yang pertama. Okey. Kadar perubahan laju bermaksud pecutan. Pecutan bagi 5 saat yang pertama. Kat sini je pecutan kat sini. Kejap lagi kena buat Okey, soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Yang belakang ni pula dia nak kamu huraikan. Buat ayat huraian. Okey, soalan C. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Bermaksud jumlah jarak luas keseluruhan bawah graf ni. Di bawah graf. Okey, kita pergi nombor A. Kadar perubahan laju iaitu pecutan. Nampak je ayat kadar perubahan laju bermaksud kena kira pecutan bagi 5 saat yang pertama. Sebab ni soalan dia 5 saat yang pertama. Okey. Kira pecutan bermaksud kira kecurunan. Ni kecurunan ni. Formula kecurunan dia. Ni pecutan lah ni. Ni maksud kadar perubahan laju ialah pecutan. Ataupun kecurunan. Kita nak kira kecurunan dia. Okey. Perubahan laju bagi perubahan masa. Laju akhir tolak laju awal. Bahagi masa akhir tolak masa awal. Ni dekat bahagian sini. Laju akhir dia 40, laju awal dia 20. Jadi tolak. 40 tolak 20. Bahagi masa akhir 5 saat, masa awal 0 saat. Jadi 5 tolak 0. So dapat jawapan terus. 4 ms negatif 2. Sebab ni pecutan. Okay. Ni S negatif 1 lawan dengan masa. So dia akan jadi ms negatif 2. Okay, ni unit dia dah. Okay, soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. 5 saat yang kedua. Huraikan. Apa gerakan dia? So, kita... 5 saat yang kedua. Sini 5 saat yang kedua. Huraikan. Apa berlaku kat sini? Ingat 5 saat yang terakhir. Bagus. Apa berlaku? Pecutan berlaku tak sini? Dah. Ini dia seragam. Dia pegun. Dia berhenti seketika. Masa berlalu lah. Masa berjalan. Tapi pecutan tak ada. Okey, jadi kita boleh buat sini. Kereta bergerak dengan laju seragam. Inilah laju dia 40. Laju seragam tapi tak ada pecutan laju dia seragam je 40 ms negatif 1 untuk tempoh 5 saat. Okey? Dia tak pecut pun, dia seragam sama je. Okey. Soalan C.
Hitung jumlah jarak dalam meter. Maksudnya jumlah di bawah graf, luas di bawah graf. Bahagi kepada beberapa bahagian. Macam mana nak bahagi? Ada berapa bahagian ni? 3. 1, 2, 3. Okey. Trapezium, segi 4 tepat, trapezium. Guna formula trapezium macam tadi, yang kuning tambah hijau. Hijau ni sebab segi 4 tepat. 40 darab 5. Okey. Dan tambah pula dengan trapezium yang biru ni. So akan dapat jawapan 600 meter jumlah jarak. Okey. So siaplah ni. Okey. So dalam soalan graf laju masa, dia ada beberapa graf penyelesaian masalah. Macam-macam soalan dia akan keluar untuk dia akan tanya. Okey. So setakat ni saya rumuskan balik Kalau graf jarak masa, kamu kena kira laju ataupun kadar perubahan jarak. Soalan dia bagi kira kadar perubahan jarak. Maksud dia kena kira laju ataupun kirakan kecerunan dia. Laju ni kecerunan lah. Kecerunan bagi graf jarak masa. Okey, graf kedua, graf laju masa. Soalan dia biasa suruh cari kadar perubahan laju ataupun maksud sebenarnya ialah pecutan. Okey. Pecutan, kita kira kecerunan graf tu untuk graf laju masa. So, sebenarnya dua-dua ni melibatkan kecerunan. Hanya kira kecerunan. Kamu faham konsep kecerunan? Soalan ni tak ada masalah. Dia bagi macam mana pun boleh jawab. Okey? So, ingat? Kira kecerunan lah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, ni yang tadi. Ni yang tadi Siapa yang belum screenshot graf pertama, ni ialah graf pertama jarak masa. Dia punya keyword dia senang nak ingat ni. Boleh screenshot. Okey. Graf yang kedua ini. Apa nak screenshot? Ini graf yang kedua, laju masa. Dua benda ni je. Keyword dia semua ada kat sini. Okay, so kita dah habis. Okay.